Boleh adjust. Bubur krim macam-macam krim, makan ubat, makan ubat gegat semua makan. Contohlah, jangan makan ni contoh, mati pula sekarang. Yang kedua, kalau harta tak ada jangan risau. Mudah-mudahan dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Duduk di kampung kau okey mah. Ya, aku menyebut bantai je ni. Teringat beli ikan patin tu RM25 sekilo ustaz. Ikan patin buah tu RM200 sekilo. Patin muncul mahal sekali gitu. RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit kami jual manis. Dia kata macam tu lah. Gelak saya, langsung saya beli. Bagus dah. Jadi maknanya duduk kampung koi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz selaku pengurusi acara pada hari ini. Bahagia Tuan pengurusi masjid, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid, Tuan Empek, ketua-ketua, tok-tok adat, ketua-ketua pengurusi, semua pengurusi lah, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita bersama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi dah kata taman syurga, masuklah dalam. Janganlah gambar duduk luar tu. Tinjau, masuklah. Apa benda tengok, masuk. Tinjau daripada belakang kata tepi tak, ya masuk lagi kan. Masuk dalam. Ni ruang ada depan ya. Kata nak tengok Samsul depan. Duduk jauh-jauh lah kan. Jadi apa kono mikrofon ni banyak turun. Jadi apa-apa pun hari ni cerita tentang keluarga bahagia. Elak derita cari bahagia. Dan elaklah derita cari bahagia. Mana dalam hidup kita ni nak katakan elak derita, memang kita semua nak elak derita. Tapi kadang-kadang tindak tanduk kita, perbuatan kita menyebabkan kita menjurus ke arah penderitaan. Penderitaan yang dicari kadang-kadang. Penderitaan yang dicari itu tanpa kita sedar memusnahkan kita, memusnahkan keluarga kita. Jadi mau tak mau, kita kena faham dalam hidup kita ni, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia ni, 3 perkara tak boleh elak. Yang pertamanya, nak selamat hidup keluarga suami isteri ni, mestilah ikut syariat Islam. Tak ada cara lain lah. Sabutlah macam mana pun, jumpalah pakar motivasi macam mana sekalipun, tak mahu dia lah selagi mana tak ikut syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tak ada pasangan yang kenal pasangan dia, melainkan dah kahwin baru mula kenal. Tu je. Sebelum kahwin tu membohong kan, yang nampak-nampak tu tak jelas lagi tu, nampak tan jauh, sipi-sipi je kan, bukan kata bohong semualah. Maknanya sebelum kahwin tu banyak tak tahu lagi perangai dia macam mana, kontut dia busuk macam mana tak tahu. Sebelum kahwin semua elok, nampak macam rajin dia, semua baik, ada makna kan. Jadi semua baik, bagus betul budak tu. Tu sebelum kahwin kan. Tapi dah kahwin baru, kalau betul lah kita kenal pasangan kita kan, kita cakap kita kenal, kenapa sampai dah 20-30 tahun kahwin masih dengar lagi suami tu sebut, aku tak faham lah dengan bini aku tu. Adalah orang perempuan tak faham betul aku dengan orang tua ni, apalah yang jantan ni nak, apa yang tak cukup lagi, semua dia sebutnya. Jadi makna kata proses mengenali itu berterusan. Dan begitu juga yang ketiganya,
Yang ketiganya, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Abang tengok laki orang tu tak pernah pun biar isterinya duduk seorang-seorang ke rumah, mesti bawa pergi jalan-jalan. Kita ni asyik di rumah aja, dia kata macam tu kan. Dia dekat tu kan, banding-banding. Jangan banding-banding. Awak tengok isteri orang tu kemain lawa, mukanya berkilat, awak ni bersepah kata. Macam mana tak bersepah, menjaga anak bukannya seorang dua, 11 anaknya. Jadi kadang-kadang tak sempat nak make up. Nasi, susu penuh kat badan tu kadang-kadang. Jadi nak buat macam mana? Itulah yang berlaku kan. Sibuk, kenapa lah abang ni kan? Cubalah abang duduk rumah kan. Macam tu pula kan? Macam tu pula. Pergi berjalan kan best, ni asyik-asyik apa kan. Boring lah duduk rumah, dia kata macam tu kan. Abang ni pergilah keluar pergi kerja. Tengok orang tu hari-hari keluar pergi kerja. Orang pergi kerja kan best, kalau tak pergi kerja orang tu pula cakap yang kita gemar nak jadi macam orang. Buat apa? Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki jangan jawab. Bahagia letak kat mana? Hati. Pandai jawab. Hati. Seorang yang jawab tu bagi pihak kan. Bahagia letak kat hati. Pandai dia. Jadi risiklah pada hati kan? Risik pada hati. Risik pada hati kita. Kenapa tak bahagia? Cuba tanya Alif Sata. Risik pada hati. Mana buat-buat tak tengok drama pula, nyampah nak tengok. Contohlah kan. Tanyalah pada hati. Tapi kenapa daripada hati dia merayap naik sampai ke mata? Mata sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Tu yang membanding sampai susah tu. Orang tu tukar sofa baru, kita masih lagi pakai cushion. Mana ada orang pakai cushion lagi dah? Bagus apa cushion tu? Orang pakai cushion boleh jadi bantal. Sofa mana boleh? Baring-baring tak sedap, dia nak juga pakai cushion. Leceh lah malam raya nak tukar sarung cushion. Orang yang sofa tu dia tak tukar sarung cushion, betul. Tapi tiap-tiap kadang-kadang lepas 2 tahun sibuk nak tukar sofa. Lagi mati. Payah, mahal harganya. Jadi apa-apa pun itulah yang perlu kita tahu. Tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu adalah asas yang paling mudah. Dan Nabi ajar kita dalam perkahwinan ini, cari pasangan ni Nabi dah ajar. Tengok pada 4 perkara. Pertama, tengok dari segi lijamaliha, tengok kecantikan dia. Muka dia elok ke tidak. Ini hari pertama pun nampak muka dah sempong. Tahu sempong? Sempong tu sengit lah, macam tak bengot macam tu lah. Bengot pun tak faham macam mana lah cakap. Sengit lah, sengit. Faham sengit? Pertama sengit. Tapi jangan kita silap. Mata orang tak sama. Kadang-kadang dia tengok yang sengit tu lah yang dia suka. Lawa betul lah sengit-sengit dia tu. Comel dia kadang. Dah dia suka yang sengit, kau jangan pertikaikan. Comel lah dia. Gigi tak cukup satu kat depan. Contoh. Dia nak macam tu. Nak kata apa? Contoh kan? Jadi tu sebab Tuhan bagi mata tak sama. Lawa kat mata orang tak sama kat mata kita. So kecantikan tu nombor 1. Kedua, tengok apa? Tengok lima lihat, tengok harta kekayaan dia, tengok kemampuan dia lah kan. Dari segi harta, nak nanggung anak orang ni macam mana kan. Dia tu kalau ada duit, kalau perempuan tu duit, bukanlah makna lelaki boleh mengerjakan hartanya, tapi dia tahulah perempuan tu ada duit, tak adalah teruk sangat menjaganya. Bukan maknanya jadi lesen untuk lelaki mengerjakan harta perempuan, tak. Yang ketiga, binasabiha atau lihasabiha, keturunan dia. Tengok keturunan baik-baik ke keturunan buluh betung, ataupun keturunan Raja Bersiung. Tengok macam mana keturunan apa tu. Alhamdulillah dia Jawa, yang seorang ni Banjar, seorang Mandiliang, yang seorang tu Minang, Rawa, Bugis, semua ada. Banjar semua ada. Kan? Bukan itu maksudnya keturunan yang baik-baik. Alhamdulillah. Macam saya ni campur.
Jawa campur Minang tu muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang, bantai lah kan. Macam tu, belah mak Jawa, belah ayah Minang, macam tu. Dan begitu juga kebaikan yang baik-baik, keturunan yang baik-baik, ayahnya baik, ayahnya imam, emaknya orang kuat masjid, abangnya ustaz, adiknya ustazah, Allahu Akbar. Yang seorang tu boleh kata dalam 5-6 orang tu semua tahfiz belaka. Macam tu lah, cari yang baik-baik. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Dia tak tinggal solatnya, mengaji pandai kan, rajin puasa sunat, contohlah, agama bagus betul lah budak ni kan. Tu yang cerita yang ada 3 orang tu datang Minang tu, 3 orang datang berminang tu, 3-3 nak ke anak dia. Saya nak anak pakcik, saya pun nak, saya dulu, saya. Perempuan tu memang dah ikut, dia kata. Jadi dia pun nak cek agamanya. Kau baca Fatihah dulu, semua baca Fatihah, okey, lulus. Tanya, nama kau siapa? Nama saya Mat Duha. Kau baca surah Duha. Wadduha wal laili iza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus budak ni baca. Bagus. Sampai habis dia baca. Kamu? Nama saya pakcik, nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Oh, bagus budak ni. Senyum budak tu. Si bayi Anas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Makin ngada budak ni. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Sudah, macam mana pula aku ni. Buat ni matilah aku, apalah akal aku ni. Jadi dia pun tanya, kau nama siapa? Pakcik tu terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qulullah Wahad. Lagi panjang pula nama gelaran daripada nama betul. Parah. Tergelak pakcik tu. Allah, tak adalah pakcik nak tanya kamu soalan surah Yasin tu. Pakcik nak dengar bacaan aja. Tak apalah, kamu baca surah ni. Nak baca surah Al-Alaq, baca. Dia pun baca. Jadi, tapi Nabi pesan juga, kalau tak ada, mana ni yang sempurna. Kadang-kadang kan nak dapat 4-4 tu susah nak dapat yang ada 4-4 tu. Tinggi, handsome kan, baju biru, kopiah biru, mana nak cari? Contoh, saya tak cakap saya, contoh memang tak jumpa. Jadi paling tidak tengoklah agamanya, kata Nabi. Sebab apa? Kenapa agaknya? Kalau kita fikir-fikir balik, betul lah, bila ada agama, muka tak lawa boleh adjust. Tonyoh krim hari-hari, putih lah ya? Jangan keluar sidai kain pun jangan, duduk dalam rumah tu biar dia putih kan. Ya, hari-hari macam tu kan, putih lama-lama boleh adjust. Bubur krim macam-macam, krim makan ubat tu, makan ubat gegat semua makan. Contoh lah, jangan makan ya, ni contoh, mati pula sekarang. Yang kedua, kalau harta tak ada, jangan risau. Mudah-mudahan dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Duduk di kampung koi okey mas. Aku menyebut bantai je ni. Teringat beli ikan patin RM25 sekilo ustaz. Ikan patin buah tu RM200 sekilo. Patin muncul mahal sekali gitu. RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata macam tu lah. Gelak saya, langsung saya beli. Bagus dah. Jadi maknanya duduk kampung koi tak ada apa, okey je. Alhamdulillah, murah rezeki. Tak masalah. Betul macam tu. Boleh lah. Murah rezeki. Dia tak ada aja rezeki. Siapa kata mesti banyak? Tak semestinya. Walaupun sikit, tapi cukup. Faham tak? Ada seorang tu kerja tenant parking aja. Bini nombor 1 lawyer, bini nombor 2 doktor, nombor 3 engineer.
lelaki ni miskin, bininya kaya. Plural. 4 bininya. Bahagia hidup. Dah, saya nak tengok respon ni mana. Tak ada mana dah. Cubalah kahwin, saya potong. Gila betul. Marah aja kan. Tak adalah. Maksudnya dari segi harta tu Allah murahkan rezeki kita walaupun sikit tapi cukup. Itu berkat. Yang ketiga, keturunan tak baik, tak apa. Dulu mungkin mak dia bukan kerja yang elok-elok, ayahnya dulu kerja yang teruk, tapi bukan untuk diukit-ukit, tapi dengan perkahwinan itu dia dapat membentuk generasi keturunan yang baik-baik. Itu dia. Jadi elak derita cari bahagia. Kunci dalam rumah tangga ni sebenarnya terletak kepada orang perempuan. Tu dia. Nak mengenai orang perempuan lah tu? Tidak. Sebenar-benarnya kita kena faham bahawa isteri adalah cerminan suami. Orang perempuan cukup senang masuk syurga. Nabi dah sebut. Jaga 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga 4-4 ni, Nabi kata masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak? Boleh pilih pintu. Tak ada hadis menyatakan lelaki boleh pilih pintu syurga. Tak ada. Dapat masuk untung. Semua neraka ni, termasuk yang bercakap ni. Betul. Orang lelaki ni tanggungjawab dia besar, terutama yang imam tadi. Oi, jangan main-main. Besar betul. Tu saya lari belakang tadi. Tak adalah saya nak jamak. Lelaki tanggungjawab dia besar. Orang perempuan taat suami, okey, suami happy, okey, dah masuk. Orang lelaki banyak roblok. Anak perempuan dia, anak dia, kenapa tak semayang? Abah dulu kata okey je tak semayang. Abah tak nak tegur pun. Mak saudara dia, yang kalau mak saudara tu lah salah satu mak saudara, tak ada saudara lain. Kita ni waris yang tunggal pun tanggungjawab dengan mak saudara tu. Amin. Bininya 3-4 lagi lambat balik masuk syurga. Banyak kena tanya. Kalau awak bekah ke koi? Okey. Awak awak menikah gatal. Nikah sampai 4, seorang pun tak jaga nak ramai. Betul tak? Betul perempuan? Keluar sorry. Saja teh tadi. Tadi senyap ni keluar betul. Betul, tanggungjawabnya besar. Tapi rupa-rupanya solat tak ada masalah. Puasa tu tak ada masalah. Kalau betul tak ada masalah, takkanlah Nabi waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa oleh Jibril, Nabi ziarah, Nabi lawat, Nabi pergi lawatan, tengok ke dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Dalam neraka ramai orang apa? Tahu. Tapi melawan macam tu juga tu. Nampak tak? Menjawab, tetap menjawab. Kita tengok lelaki hari-hari kena marah. Kesian betul. Tu yang cepat sampai masjid tu. Contoh muka. Pak Haji. Cepat-cepat dia bersiap datang masjid. Teruk kena marah orang tua. Allahuakbar. Betul? Yang nombor 1 senang, nombor 2 solat senang, tapi nombor 3 jaga maruah diri tu. Kadang-kadang keluar rumah pakai ketat-ketat, keluar rumah tidak menjaga aurat. Orang lelaki yang membiarkan isterinya tak jaga aurat, dayus lelaki. Ada kawan-kawan tegur, kau tegurlah isteri kau tu, jangan biar dia pakai macam tu sangat, bajunya lut sinar, terus nampak ke dalam. Apa hal? Biarlah fashion sekarang. Dayus suami tu. Kawan tu tegur, yalah terima kasih lah, aku pun dah tegur dia dah, dia degil. Suami dah tegur, lain mesti tegur. Saya bukan takut isteri ustaz, tapi isteri tak takut kat saya.
Garang sangat. Dia dulu bekas komando, Ustaz. Bini ni komando, gila betul. Mana, masa bila jadi komando? Dia cakap, kata. Kadang-kadang tu, aduh, hai susah. Kena tegur. Biar anak perempuan tak tutup aurat keluar, sama dari bapaknya. Kena tegur. Kadang-kadang pakai tudung, dah elok lawa, tapi bajunya tu ngam-ngam bentuk badan. Untuk siapa tu? Untuk lelaki lain kat luar. Buat apa? Nak pakai baju ikut bentuk badan untuk suami sendiri di rumah, baru betul. Untuk orang lain buat apa? Kena jaga. Jaga maruah diri nombor satu. Kemudian jaga maruah suami. Jangan diburuk-burukkan suami pada orang. Tengok suami kau tu macam tak apa kawan awak saya apa saya kah nampak kah nampak suami apa suami kau suami awak kah nampak suami awak macam tak bekerja, duduk rumah aja, pemalas kata orang faham kan, malas serupa ikan patin. Ikan patin pun rajin gini, dia tidur je. Jadi kata macam tu. Kita pula sebagai isteri, tak adalah, dia kerja juga. Ada dia buat kerja-kerja dia ambil upah dengan orang. Cuma kadang-kadang hari biasa tu dia siang tu dia rehat, malam dia kerja. Doalah mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Macam tu jaga maruah suami. Ini tak, tengok suami kau macam tak bekerja je, tengok suami kah macam tak bekerja, memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Boleh menjatuhkan maruah suami, begitu berdosa. Jangan, ya. Orang nak buruk suami kita satu hal, tapi kita cakap lah, paling tidak cakap lah elok. Tak adalah kak, dia tengah cari kerja tu, cover lagi suami. Sayang sangat kan suami kau tu? Memanglah suami saya kak, kenalah sayang. Kalau saya sayang suami akak marah. Cakap macam tu, payah sangat sibuk hal orang. Satu lagi, pakaian elok-elok, jaga maruah, sebab nanti kalau apa, siapa yang seksi tu, bini siapa tu lah, jatuh maruah juga. Tahulah sekarang ni tuan musim tak menentu, kejap hujan, kejap panas. Bila panas tu dia berkemban pula. Bila dia berkemban, dia sidai kain. Lalulah Imam Fairuz. Bukan nama sebenar. Imam lalu, dia tengah sidai nampak imam, dia boleh panggil, Assalamualaikum imam, terus ke parit imam tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua berpapah. Kenapa ni imam? Tak ada, aku ingat lembaga mana tadi berkemban tadi. Aduh, jatuh maruah suami tu. Bila jatuh maruah suami, habis. Kita tak sangka tu. Kita bercakap-cakap, kau tahu tak? Kita tak sedar mulut kita bercakap-cakap, akhirnya orang kenal kita disebabkan mulut kita. Siapa mulut yang jahat sangat tu? Bini siapa tu lah? Bini siapa tu? Nampak tak? Dan yang keempat, taat perintah suami, jangan dilawan-lawan. Faham tak orang perempuan? Suami kata on tak on, jawab on. Faham? Yang faham, tak faham tanya orang lain. Saya tak dapat nak ulang banyak kali tu. Ini suami kadang-kadang, bayangkan, kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham tak? Bila suami berkehendak, budak-budak kau diam, tutup telinga. Bila suami berkehendak, jangan ditolak-tolak, jangan dia apa. Okey bang, sekejap bang ya, saya siap-siap sekejap, saya habis basuh pinggan, nanti saya lapor diri. Macam tu. Saya nak tanya, orang lelaki dalam banyak keadaan, siapa yang minta? Lelaki ke perempuan minta? Cakap lelaki. Bayangkan lelaki minta, perempuan bagi, dapat pahala. Apatah lagi perempuan yang minta dulu. Nak masuk syurga cepat, minta sebelum suami minta. Abang, let's go.
Yang faham, tak faham sudah. Ada gak yang muka macam ni mikir lagi apa benda ni? Apa benda? Dia cakap betul. Ni suami je dah tua-tua ni macam ni, dia gosok tangan bini ni. Macam tu, Hey, tak padan tua nak mampus orang tua ni ke? Jangan macam itu. Tua buat cara tua, kan? Jangan cakap nafsu ni, kan, kena selesai. Kalau orang lelaki kecewa dengan isteri dia, jangan main. Malaikat yang akan melaknat isteri tu pada malam tu sampai ke subuh. Mana kita nak? Cuba kita bayang, alamak subuh, alamak ni malaikat melaknat aku ni. Tu sebab orang perempuan jangan membelakangkan suami di tempat tu. Tiga yang menyebabkan, salah satu perbuatan yang menyebabkan dahaka. Pertama apa? Orang perempuan yang menghentakkan pintunya sampai terperanjat suami tu, dahaka. Bang, cepat bang, minta maaf bang, sengaja. Tu memang dahaka lah. Sebab sengaja. Tak sengaja minta maaf bang, tak sengaja, angin bang. Allah, terperanjat abang. Yang kedua, mengganggu suami sedang beristirahat. Suami tengah macam ni, pegang phone. Dalam tu lah je nak menyapu. Abang, tepilah sikit kaki tu. Minta lah izin, abang, boleh saya sapu? Abang tengah sibuk ni, nantilah sapu. Kalau saya tanya tu, angkatlah kaki. Macam tu baik tak payah cakap, kan? Abang, boleh saya nak sapu sikit kat sini? Abang tengah sibuk ni. Okeylah, kejap lagi lah saya sapu. Settle. Dah sebulan dah macam tu. Tak mau ni. Memang berabuk dah situ. Tak adalah. Yang suami pula, boleh sapu, abang angkat kaki. Cepat sapu, cepat. Angkat kaki. Suami pun angkat kaki. Okey, itu lah. Nampak tak? Suami tengah berehat, jangan diganggu. Kan? Kalau nak ganggu pun pergi duduk sebelah dia, picit belakang dia ke. Macam tu lah. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali membelakangkan suami di tempat tidur. Faham? Orang perempuan memang tak boleh membelakangkan suami tempat tidur, melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah, pusing. Aku tak tahan tengok muka kau ni. Tolong, pusing. Tak boleh tidur suami. Muka berkapuh pada sajuk. Suami baru nak lalap tu, la ilaha illallah. Ingat lembaga mana lah tadi dia katakan. Orang perempuan kadang-kadang kat luar lawa. Time tidur dah lah pakai baju binatang, rambut kambang, boboh lah, bawa tompok-tompok benak tak bersusun je nak. Muka tak ada. Sebiji macam hantu celah buluh munafik dua. Kan? Jadi elok-elok, kan? Elok-elok, lawa-lawa macam tu kan sebenarnya. Jangan membelakang. Tapi kalau suami tu tengok isteri tu, dia tidur menghadap, kan? Tapi dia terlelap. Isteri dah terlelap, dia pusing, tak apa, dah terlelap. Dia tak sedar dia pusing tu. Janganlah dia terlelap pusing. Dahaka. Bukan macam tu. Kena faham. Lepas tu kalau nak bersama tu bagilah signal. Itu jawab tu. Ini kadang-kadang dah tua-tua ni payah. Dah tua-tua menjaga cucu lagi, pening kepala. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Yang atuk ni, alah aku 10 dah ni. Cucu, alah. Suka sangat atuk ni. Iyalah. Alah cucu nenek. Lepas tu atuk tu bagi. Atuk tu, atuk tu marah. Atuk masuk dalam bilik. Marah pula atuk. Pahalnya tak faham lagi tu. Dalam bilik atuk lah, dia masih cucu nenek. Dia bagi signal. Daripada dalam bilik. Lepas tu nenek ni, lah cucu nenek. Terengah. Mengigau atuk kau. Tak faham lagi. Sudahnya menjerit atuk dia.
Allahu Akbar, baru dia letak cucu dia. Buat apa hal datuknya, baru dapat tangkap. Orang perempuan kalau nampak suami masuk dalam bilik, ni sikit lagi suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Abang ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu tanya. Kalau suami kata tak apa, sambung kerja, pahala dah tu. Ataupun suami kata tak apa, kau baring sekarang sebab aku nak ukur panjang kau berapa. Dia dah lama tak ukur, yang faham-faham, tak faham sudah. Ya Tuhan. Ada yang cakap pakai kod rahsia, jangan sampai anak-anak faham. Pakai kod rahsia. Pakai kod MOS. Bini punya terut, okey. Itulah. Tapi kena selalu tukar. Jangan pakai kod yang sama aja. Takut anak cucu perasan. Terut. Cucu tengok bila atuk cakap terut tak lama tu nenek mesti masuk dalam bilik. Dia dah tahu. Dia dah boleh baca dah. Asal selalu tukar. Okey. Jadi kita selalu mendengar ramai yang berkata bahawa syurga isteri terletak pada suami. Wanita yang paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Sebab hidup seorang wanita yang bergelar isteri adalah mengikut acuan suaminya. Ingat, suami yang mengacu isterinya itu. Itu sebabnya pernah disebut macam mana seorang lelaki datang bertemu dengan Saidina Umar. Dia kata, kau tolonglah nasihatkan anak aku ni wahai Umar, anak aku ni derhaka. Saidina Umar pun cakap, nasihatlah jangan derhaka, berdosa, hukumnya neraka, bla bla bla, cerita. Kemudian budak tu bersuara, wahai Saidina Umar, apakah dalam semua keadaan hanya anak saja menderhaka kepada ayahnya? Tak adakah keadaan seorang ayah itu derhaka kepada anaknya? Saidina Umar dan lelaki itu tadi terkejut dengan soalan anak. Maka Saidina Umar kata, memang ada keadaan yang mana seorang ayah itu derhaka kepada anaknya. Bagaimana? Yang pertama, kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik untuk anaknya. Kedua, bagi nama yang baik-baik. Jangan kadang-kadang, betul, saya faham, kita beli buku dekat kedai buku tu nama-nama baik dalam Islam, betul, tak dinafikan, betul dah nama tu maksud dia baik. Tapi kena semak juga. Tanyalah Ustaz Fairuz ni, tanyalah. Macam saya sendiri pun, walaupun senarai nama tu dah ada, dah pilih dengan isteri saya tanya dengan pejabat mufti, saya tanya dengan ustaz yang saya kenal tu, saya tanya timbalan mufti pada ketika itu, Ustaz Haji Nur Azami, sekarang ni dia imam besar Masjid Besi Putrajaya. Saya tanya, Ustaz, kalau nama ni okey tak, nama ni okey tak, yang mana okey? Dia kata nama ni okey, nama ni jangan long. Dia kata, dia panggil saya long dia, jangan long. Sebab apalah? Sebab nama ni ada seorang sahabat dulu nama macam ni, memang maksud dia baik, tapi ketika zaman Nabi perangai dia pemalas. Dia kata jangan. Ada sirah dia orang pandai kan. Saya tanya orang yang pandai, kalau macam tu ayah aku derhaka, kata budak tu, kenapa pula? Nama aku ni kumbang hitam. Dalam bahasa Arab bila terjemahkan kumbang hitam, malu aku kena caci, kena ejek dengan kawan-kawan. Dia kata, bagi nama yang baik-baik. Letak nama Nabi ke elok. Kadang-kadang letak nama anak. Contoh macam anak saya ada seorang nama dia Zakwan. Nama anak jin. Zakwan tu nama anak jin tu. Tu belum cerita lagi. Tu Nabi Sulaiman. Dulu dia berunding dengan ratu jin. Siapa dia? Siapa nama dia? Ratu apa? Balqis. Berapa ramai orang bagi nama anak dia Balqis? Tahu banyak. Tak pandang kat jerantuk. Contohlah. Tapi bukan, tak apalah, dah bagi, tak apa, faham lah. Jadi itu sebabnya orang kampung dulu aja bagilah nama Along, Angah, Kak Angah, nama sebut nama tu dengan jin-jin tu tersentak tu. Zakwan tu anak saya sekali tu, bah, dia kadang-kadang dia nampak tu, bah, itu Alang nampak ada yang tinggi-tinggi tu, dia masuk dalam bilik abah, itu abah kau, saya kata. Dia jangan sabar lu, bawa tenang. Betul. Tapi tak apalah, dah bagi. Tapi maksudnya akan datang kena tahu. Ada juga tu, kita kabungkan nama kita, nama kita demi kasih sayang kita. Nama awak Mahani, nama abang Yahya, nama anak kita Yamaha, dia kata. Oh, teruk macam tu. Brum kawan ejek dia. Maznah Daud, Mazda budak tu.
Bagi nama yang baik-baik. Nama Nabi senang Muhammad, kan, Aisyah. Bagi nama-nama yang baik. Kemudian yang keduanya, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik. Ini cerita ini. Menyediakan ibu yang baik untuk anaknya. Kata budak tu, kalau macam tu ayah aku derhaka kerana aku sampai hari ni tak tahu siapa ibu aku. Sebab seorang suami kena didik isteri dia jadi baik, dan dengan isteri yang baik itu dapat pula mendidik anak-anak menjadi baik. Itu penting. Tapi saya yakin, termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita dengan bekerja, kita dengan sibuk, mungkin ke kebun, ke ladang, bekerja, kerja dengan orang swasta, kerajaan, tak kisahlah kerja, sibuk, penat, kadang-kadang tak sempat nak ajar isteri, betul? Jadi kalau tak sempat mengajar isteri, jangan dihalang isteri untuk belajar agama. Untuk makluman semua jemaah yang ada di sini pada malam ini, saya nak maklumkan, semua jemaah yang hadir pada malam ini, terutamanya yang baru datang malam ni, saya nak maklumkan, bukan malam ni saja ada kuliah di sini, faham? Hampir setiap malam ada kuliah, guru takmir pun datang, betul? Oh ya ke? Kan ada yang cakap macam tu. Tak tahu pula. Datang majlis ilmu. Kalau orang perempuan ada ustazah-ustazah buat kelas, datang. Ya. Mana nak tahu tiba-tiba Ustaz Fairuz nak panggil mak saya dengan mak long saya. Sebab di Seremban mereka Bilal mandi jenazah, datang untuk ajar macam mana betul-betul menguruskan jenazah dengan baik. Kan? Macam ni dengan betul. Kadang-kadang banyak sangat benda-benda pelik-pelik orang dulu-dulu buat kadang. Bukan orang sini lah ni, tempat lain lah. Kalau sini dah ada Ustaz Fairuz ada okey. Contoh, ada kuliah ni, ustazah ni datang. Oh, ustazah ni datang, ustazah tu datang. Tak kira ustazah tu popular keluar TV ke masuk TV. Tapi bila dia datang, kita ada peluang pergi. Minta izin suami, bang, boleh saya nak pergi ni? Pergilah, elok tu, pergi. Suami macam tu. Buat apa pergi? Belajar agama. Aku ajar kau sudah. Alah, suami. Fatihah pun tak betul. Contohlah. Suami pun kena ambil masa belajar juga. Untuk diri sendiri, paling tidak seminggu sekali kena jadi imam kat rumah. Paling tidak seminggu sekali. Kan? Hari Jumaat malam, hari Khamis malam Jumaat, malam ni semua jangan. Malam ni semua malam ni jangan tidur, jangan pergi keluar, jangan duduk kat rumah. Kita akan salat berjemaah bersama-sama. Macam tu lah. Kan? Tapi ustaz, saya tak pandai ustaz. Kena bagi pandai lah. Kan? Paling tidak Fatihah kena basic dulu. Kenalah belajar. Kita ni teruk sikit ni kat Malaysia ni, bukan apa. Sekarang sampai umur dah 60-70 tahun masih tak betul Fatihah lagi. Kan? Kadang-kadang ada yang bacaan tu satu hal lah. Kadang ada yang sebab lidah tu dia maaf. Malah lidah ni memang macam tu. Dia Jawa contohnya. Lidahnya tak boleh adjust. Allahu Akbar. Macam tu kan. Tu dia cara dia. Tapi dia bukan niat dia nak bunyikan macam tu. Memang lidahnya dah begitu. Kan? Ica col cilatil artu cil calahat. Kan? Yang anak ni anak kat belakang. Kan? Contohlah kan. Nah, itu lain. Itulah ini kita sendiri tak nak belajar tu, susah tu. Iza, Ica. Dia memang nak macam tu. Kan? Jadi belajar. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Alham. Asal macam tu. Ramai buat macam tu. Kita gelak-gelak. Kan? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin kan. Ihdinah. Dia kata ihdinas. Dia kata ihdinas. Tu kena betul kan. Barulah betul. Anak pula sekolah tahfiz. Hari tu masa PKP 2 tahun. Masa PKP tahun pertama tu. Steady. Semua tak tinggal solat jemaah bersama-sama.
Tarawih penuh kat rumah. Ayah, kita semayang dulu. Jangan, tunggu ayah balik. Imam besar tak bagi semayang dulu. Tunggu ayah balik daripada beli barang. Istau sufufakum. Puh, steady bapa. Lurus rapatkan saf. Anak 2 orang. Heboh. Ini Allahu Akbar. Anak pun dengan, wih, bergema lah ayah baca ni. Kan? Ya. Cubalah jadi imam kan. Barulah. Sebab bila jadi imam, kita tak menyanyi kan. Apa yang kita baca tu? Ayat Quran. Nabi suruh bezakan rumah kita dengan kuburan. Apa maksud beza rumah dengan kubur? Di kubur tak mengaji. Orang tu dah mati. Orang lain kena mengaji untuk dia. Takkan nak tunggu orang mati baru nak mengaji dalam rumah tu. Itulah maksud dia. Jadi bila jadi imam, adalah bacaan ayat suci Quran dilantunkan dalam mulut kita. Dan kemudian bila dah habis itu berdoa pula, ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak pun pandang mak ni. Mak ni pandang depan ni, sibuk aje lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Alung nama kau loh. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Angah nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa, dia jawab. Nampak tak? Bahagia. Dia pula belajar dengan ustaz, dengar imam-imam doa kadang-kadang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jadi dia baca kat rumah macam tu. Ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, macam tu. Aku dah lama ingin, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Makbul. Ya. Dan begitu juga isteri adalah cerminan suami. Bagaimana baik didikan sang suami, itulah yang akan ditonjolkan oleh isteri. Dan begitu jugalah sebaliknya. Kerana itulah tanggungjawab suami memberikan ilmu agama yang cukup buat isteri dan anak-anak. Suami kena pastikan anak isteri mengaji semua. Ini pukul 7 kita biar anak isteri kita berjemaah di hadapan televisyen menyaksikan drama Melur untuk Firdaus. Risik pada hati, bisik-bisik gelora Jad dan Arumi, dendam seorang isteri, suamiku seorang pendosa. Saya tahu tajuk je. Tu cerita tu. Jadi hati-hati, kan? Kita biar aje. Kadang-kadang kita ke masjid, kita ke surau, alhamdulillah, tapi anak ke rumah sembahyang tak. Jadi kalau nak pastikan, paling senang, ikut ayah, naik motor, tong bawa pergi masjid sekali. Alhamdulillah, budak sini bagus. Tadi suruh sembahyang, tak ada yang main-mainnya, bagus. Sembahyang. Dia kata, yang tua lah di depan. Cakap dengan saya tadi budak tu, yang tua lah di depan. Saya nak jamak. Bagus dia bahasa budak sini. Ya, macam tu lah. Tu sebabnya kalau kalau kita nampak budak-budak tu kalau dia main-main, kita lambat sikit sebab nak betul budak. Jangan main-main. Masuk saf. Semayang jangan main-main. Kita lambat sikit solat, pahala sebab kita tak nak anak tu ganggu yang lain semayang. Kadang-kadang ni dia pergi main, nak main-main, pergi balik. Dihalau budaknya balik. Sampai tua budak tu tak pergi masjid. Itu cara dia. Kaedah kita tak betul. Kadang suami tengah semayang, Allahu Akbar, anak panjat, macam ni dah ayah. Isteri pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang, maknya marah. Sampai ke tua budak tu, waktu semayang kan main jauh, waktu semayang main jauh.
Tarik budak tu tarik bawah, cuba ikut ayah. Macam mana ayah solat? Pandai. Macam tu lah anak mak. Macam tu. Lain lah kalau ayah tu tengah semayang, mak dia panjat. Itu patut dia halaukan. Tak faham bahasa. Dah tua bangka dah, tak faham lagi. Manjat bapak ni semayang. Betul. Tak adalah kat sini, tempat lain lah kan. Macam sini kan, budak-budak main-main. Dah, jangan main. Budak-budak, jangan dimarah. Memang dah budak macam tu, jangan dimarah. Lain kalau yang besar-besar, Ustaz Fairuz dengan saya ni macamnya nampak dah tua bangka pekerja. Siap menyuruh balik tiang, imam lalu cak lah, teruk sangat. Tua bangka buat perangai macam tu. Lepas tu sebab anak-anak muda ni jadi pelapis. Cuba tengok masa tarawih, malam pertama cukup ramai belia ni. Masuk malam ke-10 tinggal beliau je. Beliau je yang sujud berbunyi lutut ni. Allah Akbar, tap. Sebab tu prap Allah, yang seorang tu pula sakit betul lututnya. Budak-budak ni kita buat program pertandingan hafalan. Buat juzuk amma tu bagi. Lepas tu buat pertandingan baca Al-Quran, ambil muka surat pertama surah Al-Baqarah tu, pertama dan kedua. Suruh anak tu baca. Kita nak dengar bacaan. Orang tua dengan sama-sama bagi makan. Macam tu. Biar nampak anak muda ni ada ruang dan peluang. Pertandingan azan kategori maghrib. Pertandingan azan kategori subuh. Dua kategori. Kategori maghrib mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendayu. Subuh tak mahu ni macam tu dah. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Kalau maghrib, Asyhadu an la ilaha illallah. Bagi masa orang nak datang, mendayu, mujuk-mujuk orang. Subuh, Asyhadu an la ilaha illallah. Panggil tu. Kalau maghrib, hayya 'alas salat. Mendayu. Subuh jangan mendayu. Subuh hayya 'alas salat. Mari solat. Ini subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, sorry betul bunyinya. Jari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Memang tidur lah. As-salatu khairum minan naum. Macam tu. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Bangun ni. Bilal suruh bangun ni, bangun. Lepas tu ramai-ramai lah datang subuh. Siapa yang nak dimurahkan rezekinya, kata Nabi, jangan tinggal dua amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Datang masjid, settle. Jarang orang datang subuh tak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Mesti solat sunat 2 rakaat. Bawa duit, sedekah masuk, zak 100. Manjang RM1, awal bulan RM1, tengah bulan RM1. Dapat iCitra pun RM1. Kerajaan umum bonus RM1, tetap RM1, mempertahankan keseringgitan. Ini tak datang subuh. Bilal azan tu tadi risau, tak ada orang kau malam ni. Imam Fairuz ada halak pagi tu. Yang seorang tu dah sampai situ, tinjau tak ada orang. Ini mau aku jadi imam, balik tu. Aduh. Ajar anak-anak kita ni jadi imam. Ya? Iya. Cantik suamimu, cantiklah kamu. Elok suamimu, eloklah kamu.
Beriman suamimu, maka berimanlah kamu. Ahli syurga suamimu, maka kamu juga ahli syurga. Begitu jugalah sebaliknya. Wahai suami, jika kamu merasa isterimu sangat leceh, menyusahkan, keras kepala atau sebagainya, maka itulah diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu yang telah mengajar, membentuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lelaki yang hebat bukan dapat mengahwini perempuan yang salehah, tetapi lelaki yang mengahwini wanita biasa dan berjaya membimbingnya menjadi wanita yang salehah. Itu yang penting. Ya. Itu sebabnya saya selalu pesan, kalau nak kahwin dengan orang yang international, orang yang berlainan agama, bagus, benda baik, tapi letakkan masa. Kalau boleh pasangan yang belum Islam itu, bagi dia masa 5 ke 6 bulan untuk mendalami Islam baru kahwin. Ni nasihat saya. Banyak sangat yang sampai kat saya tu mengadu, memang tak taat. Dia akan marah, you suruh I masuk Islam dulu sebab nak kahwin, I dah masuk Islam, sekarang suruh semayang pula. Dia marah pasangan dia. Banyak berlaku. Dan belum cerita lagi, yang masuk Islam tu pula lagi taat daripada suaminya yang dah lama Islam. Kau jangan nak ajar aku lah, aku lagi pandai pada kau. Semayang pula. Ada juga macam tu. Tapi yang penting suruh dia kena Islam, sebab kita tak nak orang tu masuk Islam kerana semata-mata nak kahwin. Biar dia kenal Islam. Siti Zulaikha, isteri kepada Nabi Yusuf, kan? Dengan ketampanan Nabi Yusuf, bayangkan setelah dia memeluk agama Islam, setelah dia berkahwin dengan Nabi Yusuf, dia mengasingkan diri dia sebab dia takut bila terpandang pada suami dia terlupa kepada Allah. Bayangkan kita suami kita tak adalah muka sampai tahap tu, kan? Tapi maksudnya nak bagi tahu betapa Siti Zulaikha tu sampai macam tu sekali bila dia dah kenal Islam, sehingga kan Allah turunkan wahyu kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf beritahu pada isterinya bahawa mereka mesti bersama kerana mereka akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi Nabi yang seterusnya. Bayangkan. Barulah Siti Zulaikha menghadap suami dia sampai tahap tu. Nampak tak? Itu sebabnya saya pesankan tu. Jadi bagaimanakah isteri boleh meraih syurga? Itulah sabda Nabi SAW. Mahukah aku beritahu kepada kamu tentang isteri-isteri kamu yang termasuk dalam penghuni syurga? Pertama, iaitu wanita yang mencintai suami, mempunyai anak yang ramai dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Jika dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa suaminya dan memegang tangannya lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum engkau redha kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pertama, cinta suami. Kedua, ada anak yang ramai kalau boleh. Kalau tak boleh setakat tu ya dah lah, tak apa. Yang ketiga, selalu meminta maaf pada suaminya. Dan yang keempat, sekiranya disakiti atau menyakiti, dia pegang tangan suami dia. Abang, saya tak akan tidur selagi mana abang tak maafkan saya. Abang tak redakan saya, macam mana saya nak tidur bang? Cepat-cepat settle. Hari-hari kena buat macam tu. Sebelum tidur, bang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yalah. Macam itulah. Bila isteri minta maaf setiap malam, itu yang terbaik. Jangan dijamakkan dosa tu setahun. Pagi raya baru nak minta maaf. Abang, tak apa benda kau cakap lah, aku ampunkan je lah. Bila dah terlampau banyak, tak jelas apa dia cakap tu. Tapi suami janganlah belagak pula. Abang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Tahu tak apa. Suami pula, kau tahu aku siapa, janganlah macam tu. Yalah, abang pun sama minta maaf kalau buat salah hari ni. Macam tu. Tu yang terbaik. Tu sebab pada malam yang pertama, janganlah ulang ni maksud saya. Siapa yang baru kahwin, malam yang pertama kunci pintu, keletup, tombol tekan, tutup habis semua. Tenang aja.
Janganlah kita suspendkan pengantin perempuan tengah duduk kat katil tu, kan? Dah tutup pintu, keletak-letup tu, hulur tangan dekat isteri. Isteri, kenapa bang? Salam. Beri isteri tu salam, cium tangan. Lepas tu isteri yang tarik, dia tak bagi tarik. Kenapa bang? Ya. Abang ni nak bagi tahu, abang ni hanya anak manusia, tak lari daripada buat salah dan silap. Maafkan abang kalau abang buat salah. Sama-sama jaga abang, betul. Barulah isteri tu rasa lega, lapang. Abang, Allahu Akbar, saya pun sama bang, saya tak sempurna, abang tolonglah tunjuk ajar saya kalau saya buat salah. Macam tu. Malam pertama tu patut buat. Ini tutup pintu, kalau tu kedengar. Lepas tu bini dekat katil, matilah aku. Cakap lah. Ya, ni cakap betul ni. Nampak tak? Itu yang pertama. Satu lagi, ramai yang tak buat selepas akad nikah. Selepas akad nikah, bila dah habis, ni pengantin lelaki ni dengan perempuan ni pergi menghadap bapa dengan mak perempuan, duduk ni hampir dah lutut bergelutut. Mak, ayah, saya dengan ini mohon izin untuk mula menjaga anak mak dengan ayah. Apa? Tak buat pun. Yang dah buat tu lantak lah, dah sudah. Ni yang baru ni nak beritahu. Jadi yang ayah pula cakap, jaga anak ayah ni elok-elok. Jaga anak ayah ni elok-elok. Dan kalau ada dia buat salah apa, semua ajarlah dia. Kalau boleh janganlah pukul dia. Ayah pun daripada kecil tak pernah pukul dia. Cubit-cubit sikit tu pun mengajar je. Ayah tak pernah pukul teruk-teruk. Tolong jaga anak ayah ni. Lepas tu kalau boleh, ayah minta izin. Kenapa ya? Minta izin apa? Kalau dia rindu, dia nak jumpa mak ayah dia, janganlah kau larang. Masa tu cakap. Nampak tak? Itu yang kena buat. Penyerahan anak tu. Ini habis akan nikah, bab cari landasan ke tepi, bergambar outdoor macam ni. Pergi ke masjid tu, bergambar dekat masjid tu. Hara orang tu ambil semayang tu 5 kali dah masuk macam mana. Yang masjid Putrajaya tu lah kerja ni. Ambil gambar, shooting outdoor, indoor, kat landasan kereta api tu baring ni. Yang penting lelaki tu tak trail, tunggu kereta api dekat sikit. La ilaha illallah. Contohlah. Jadi begitulah betapa tingginya kedudukan isteri yang solehah. Bila Nabi sebut dalam hadis tu, begitu tingginya kedudukan isteri solehah, itu wanita yang menjaga sisi kehidupan suami dan keluarganya dengan cermat serta taat. Namun ketaatan isteri pada suami, yang terkata taat tadi, mestilah dalam perkara yang makruf, bukannya dalam perkara yang mungkar. Suami pun kena ingat, sebaik-baiknya jadilah kawan, teman, sahabat dan pelengkap buat suami. Suami balik rumah, jangan tanya, bu balik ke? Mak garang ke? Bu balik ke? Suami dah angin. Bu balik, takkan bu nak pergi buta? Kan dah lain. Bila suami balik, alhamdulillah abang dah balik. Abang duduk bang, sekejap saya buatkan air untuk abang. Macam tu je. Tanya, nak minum ke? Dah 10-20 tahun kahwin takkan tak tahu dia suka minum air apa. Abang nak minum air apa? Kau ambil lah racun tikus, apa dekat dapur tu bawa keluar. Lepas tu bagi suami, mesti bagi dengan keadaan beradab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Abang sekejap saya hidangkan air. Bagi suami air macam ni, dah siap dengan alas. Ini tanda adab ni orang masjid, bagi cawan siap dengan alas. Nampak? Walaupun pasangan dia tak kena, janji ada. Faham? Ya tak? Abang jemput minum bang. Sebab orang tua dulu betul tak, kepantangan dia kalau tak ada ni. Orang sekarang bagi suami, nah bang, kau ingat ni kelab malam apa? Abang jemput minum bang, barulah suami sambut. Yalah, terima kasih banyak. Saya tahu je bang haus. Jauh-jauh abang datang, air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ni contoh. Bukan saya cakap tu, suami tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, nak tunjuk suami tu lega dia. Abang macam penat, memang banyak masalah abang ni. Tadi ke tempat kerja macam-macam. Oh ya ke? Pelengkap. Abang jangan risaulah bang. Saya doakan abang okey je. Yalah, kasihlah banyak. Anak-anak mana ni? Anak-anak biasalah bang, petang-petang ni main bola apa semua. Yalah. Jangan lambat pula dia balik. Tak adalah, dah pesan tadi sebelum maghrib sebalik. Yalah. Abang nak mandi ni. Malam ni masak tak? Masak lah bang. Saya masak lauk apa? Lauk kegemaran abang lah. Lauk apa? Telur dadah. Jangan gelak tu lauk aku tu. Malam ni patin ada tak ni? Ada, okey. Jadi kalau ada dah siap ke? Kalau dah siap, makruh camah lama. Kena habiskan cepat. Apa dah? Macam tu. Jadi maknanya elok-elok. Suami ni kadang dia tengah masalah kat luar ni. Bila suami balik tu terus, abang kejap bang, saya buatkan air untuk abang. Paling tidak macam ni. Tapi kalau orang dulu, kalau mak dia bawa macam ni, air ni, suami dia ambil. Yalah. Nak apa hari ni? Cuba cakap. Dia dah tahu dah isteri ada benda dia nak sampaikan. Dia bawa air macam tu, budi basah. Ni air pun tak bawa, mintanya macam duit bulan ni bang, kalau boleh. Jangan macam tu. Nampak Lepas tu kalau suami yang baik nampak isteri tengah lipat kain, picit belakang ni. Allah, abang pun penat kan? Macam tu. Barulah betul. Ini pijit. Kan? Abang dia marah. Abang jangan sentuh saya. Wah, pahal pula. Salah ke abang pijit kau ni? Dia kata. Isi dia kata apa? Saya bukan tak kenal abang. Pijit 5 minit lepas tu niat berubah. Tu saya tak nak tu dia. Ada kenal suami dia. Contoh. Aduh, terbayang sangat tu cik. Allahu Akbar. Dah siap bawa tuala dah tu tak payah mata. Allahu Akbar. Mana sampailah kat hati tu. Kan? Tu yang penting tu. Jadi makna kata aduh, ni first time ni. Saya akan ingat kampung kau ni. Dulu lah kita makan petang kan, lepas tu kita makan karipap kat belakang kan. Oh, saya ingat tu. Ada bertambah ke? Ada tambah bangunan belakang? Oh, betul lah. Dulu belakang tu terbuka kan. Yelah. Alhamdulillah. Masa tu lah saya pagi sekolah benta, tu petang sini kan. Saya kadang saya dah ceramah tu baru saya ingat je. Pernah datang sini. Kan? Jadi kawan, teman, sahabat, pelengkap buat suami. Senang maupun susah. Faham keadaan suami, jangan susahkan suami. Bang, saya rasa saya nak beli ni, boleh tak? Tanya, kalau boleh lah. Salah perempuan kalau tanya kalau boleh tu, dia suruh jawab boleh. Nantilah tengok. Dia nak marah. Tak habis tengok, nak buntang mata tengok, dapatnya tidak juga. Baik tak payah tanya macam tu. Kan? Kan? Jadi makna kata cakap baik-baik, cakap elok-elok. Macam tu. Layan suami ni betul-betul. Ni cakap tadi. Saya sebenarnya bukan ni saya cakap. Tadi orang cakap mungkin ada orang yang beranggapan benda tu macam kisah dalam kelambu, tapi sebenarnya minta maaf cakap. Itulah faktor yang paling banyak meretakkan hubungan rumah tangga. Peringkat-peringkat awal sebenarnya. Kita cakap memang gelak main-main, nampak bunyi macam main kita gelak, tapi itulah dia. Orang perempuan tak layan suami pula pukul isteri. Sepuncanya bila dia tak dapat berkendak benda tu. Berlaku keganasan rumah tangga dan sebagainya. Tu sebab saya pesan kan. Allah berfirman, wanita isteri solehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, kerana Allah telah memelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Maka jadilah isteri yang mematuhi perintah suami. Ingat tak kisah yang ketika dulu yang Nabi, di zaman Nabi, yang macam mana seorang lelaki tu dia nak pergi bermusafir, dia pesan pada isteri dia, ni dah siap dah, ni barang dapur semua siap semua, kau duduk rumah, kau jangan keluar pada rumah ni, duduk rumah. Baik bang.
Dia pun keluar pergi bermusafir. Kemudian datanglah abang dia bagi tahu, jomlah balik, ayah tak sihat. Ayah sebut-sebut nama kau. Tak boleh, suami aku dulu mana ada handphone boleh bagi tahu. Tak boleh, suami aku dah pesan tak boleh keluar rumah. Takkanlah sekejap jumpa ayah kau pun tak boleh. Tak boleh, suami tak izin, suami suruh duduk rumah. Nah iyalah, kali kedua ayah dah datang lagi. Apa ni? Ayah dia pula, abang datang lagi. Ayah kau sakit ni, dah nazak sangat dah ni. Takkanlah kau tak nak tengok. Tak boleh bang, tak boleh. Tak boleh sebab suami saya dah pesan jangan keluar rumah. Kemudian kali ketiga datang, minta maaf bang, saya tak boleh balik. Tak apa, kau tak balik pun tak apa. Nak beritahu yang ayah kau dah tak ada. Menangislah dia. Sampailah suaminya lepas berapa bulan ni, sebulan 2 bulan, suami dia balik. Kenapa engkau menangis ni, teruk sangat nampaknya ni abang, ayah saya dah tak ada. Habis kenapa apa masalahnya? Iyalah ayah saya tak ada, saya tak boleh tengok. Bang, kenapa kau tak boleh tengok? Dah bang tak bagi keluar. Dia kata, jadi dia rasa sebut salah. Jadi semua datang jumpa dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi kata, Nabi senyumnya, Nabi kata kau baliklah dulu. Nabi pesan dekat suami dia dengan isteri dia balik dulu. Pada malam itu, suami dia, isteri dia dan abang dia dapat mimpi yang sama, iaitu ayahnya datang, senyum dan menyatakan terima kasih kerana kau tak datang. Sebab dengan kau tak datang, pahala kau tu dapat bagi kat aku ni sebagai ayah ni, sebab anak tu taat pada suami dia. Bayangkan, ini jangan main-main. Ini kan cerita-cerita ni betul. Tu sebabnya kena minta izin suami. Kalau kita baca khutbah terakhir Nabi, kadang-kadang setengah masjid tu dah ada khutbah terakhir Nabi kan. Dia kata, apabila kamu telah menyempurnakan hak isteri kamu, maka isteri kamu jangan sama sekali membenarkan lelaki, orang yang tidak disukai, membenarkan orang yang tidak disukai oleh suami masuk ke dalam rumah. Dia kata, makna kata nak bawa orang masuk dalam rumah pun kena minta izin suami. Jangan kata keluar rumah, orang nak masuk dalam rumah kena minta izin, walaupun orang yang datang tu ibu kepada suami. Wow, bayangkan. Kadang-kadang orang perempuan tu dia menjawab, kenapa pula rumah ni geran nama saya? Wah, bodoh perempuan tu. Sebab perempuan tu cakap nama dia rumah tu, jadi dia ada hak. Apabila dah berkahwin, ini cerita rumah tangga. Seorang perempuan tak boleh membenarkan orang yang tidak dikenali ataupun orang yang tidak diizin oleh suami masuk. Kena minta, bang, Assalamualaikum bang, salam. Apa dia? Sekarang dia telefon, bang, mak abang datang ni, boleh tak bagi dia masuk? Kau janganlah, mak aku tu kau bagilah masuk. Kan? Jadi, bang, ni adik abang datang, biarlah dia masuk. La ilaha illallah. Bang ni, macam ni lah. Abang dah berasap dah senarai nama yang boleh masuk dalam rumah. Tak, maksudnya perbincangan. Kan suami kata, nanti kalau mak datang ke siapa datang, bagilah masuk. Kalau adik-beradik awak tu, bagilah masuk. Bincang. Ini sampai rumah terbakar dah, bomba pun tak bagi masuk. Macam mana? Bomba nak ajak keluar kat, dan terbakar, teruk nak runtuh nak rumah. Jangan, belum dapat izin ni. Jangan pergi keluar. Teruk sangat kan tu, luruh bendul betul. Ya? Tapi betul. Seorang lelaki dalam bab nafkah Nabi sebut kan, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Orang lelaki kena ingat, orang lelaki jangan sekali-kali menyebut pada isteri, saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada kamu. Faham? Salah. Dalam bab nafkah, suami kena utamakan isteri dan anak-anak dulu, baru mak dia. Ni mak-mak pun kena faham. Aku yang melahirkan kau. Mak dia pula drama pukul 7. Tegar mak kau, jangan susahkan anak. Tu sebab bila anak bagi duit belanja, nah mak duit belanja bulan ni, kau bagi mak duit belanja ni, isteri kau, anak-anak kau ada belanja tak ni? Ada mak jangan risau. Tak apa. Kadang-kadang orang lelaki gemar jual tu, aku ni anak lelaki sulung, aku kena utamakan mak aku pada kau. Dalam bab nafkah, tak. Buat baik, yes, buat baik pada mak memang abadan sampai bila-bila kena buat baik dengan mak ayah dia. Tetapi dalam bab nafkah kena utamakan isteri dan anak-anak dulu, baru mak dia. Sebab mak dia pun ada suami.
Habis ustaz, kalau gaji saya ni cukup-cukup aja, takkan saya tak boleh tolong mak saya? Patutnya fikir soalan tu sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru nak fikir. Tu maksud dia. Tu sebab ni kita tanya, mampu tak nak kahwin? Kan? Tu cek dulu. Ya. Jadi sehingga kan kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri pun dia tak campur urusan anak dia dengan suami dia. Dia tak campur. Nabi cuma bagi nasihat saja, suruh patuh pada perintah suami dia. Jadi dalam membahagiakan keluarga ni, kan, membahagiakan keluarga ni, kita kena ikut syariat Islam. Dan kalau nak elak derita cari bahagia ni, sebelum kita nak ikutkan ceramah ni, saya target habis pukul 11 ni. Boleh? Boleh lah, sedap tergalak, nak mampu cakap kat depannya tak tahu. Tak. 5 kunci untuk kita capai kebahagiaan dalam keluarga. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Salih tak tu? Kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Itu kunci rumah. Solat, puasa, mengaji sama-sama. Puasa sunat sama-sama. Buat pertama. Kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah pesan. Biar ada sikit tapi cukup. Banyak boleh dibahagi-bahagi daripada orang yang sikit tak pernah cukup, banyak tak pernah puas. Ibarat meminum selautan air tapi tak pernah hilang dahaganya. Kedua. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Saya nak keluarga saya ni jadi keluarga yang hafal Quran. Jadi seawal umur 6-7 tahun hantarlah belajar agama, belajar mengaji, hantar ke pondok. Ni 6-7 tahun ajak bawa anak pergi masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Nampak tak? Bawalah anak itu mengajar, belajar mengaji dan sebagainya. Belajar dengan ni, datang masjid, belajar. Nampaklah caranya tu. Hala tuju biar kena. Ya? Jadi besok bila kita ajar anak kita semayang subuh berjemaah, kita dah dalam kubur ni. Anak-anak kita tiba-tiba dia cakap dengan isteri dia satu hari tu, yang boleh tak subuh esok kita solat berjemaah sama-sama? Kenapa pula ni tiba-tiba je abang ni? Abang teringat lah arwah mak dengan abah dulu tak pernah tinggal solat jemaah sama-sama. Mengalir tak pahala untuk mak ayah dia. Mengalir. Bang, petang ni macam mana? Petang ni kita karaoke. Tiba-tiba nak karaoke. Teringat arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Padam. Parah macam tu kan. Jadi boleh baik. Keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Maksudnya semua orang kena kejar rahmat Allah. Sebab rahmat Allah adalah tiket nak masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak dalam rumah. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, ayah, ibu ada kunci, anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, insya-Allah kita akan berbahagia. Elak derita, cari bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, cukup sekadar itu. Insya-Allah mudah-mudahan Kampung Koi ini kekal dalam senarai untuk panggil Samsul Debat lagi, insya-Allah. Ada umur, insya-Allah. Ya, bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik orang di sini menjemput rasa nak junjung. Budak-budak buah galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.